Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda bersama saya Ustaz Anwar bin Mat Saad aka Pak Long. Apa khabar tuan-tuan pendengar setia Labuan FM? Hari ini 22 September 2023, hari Jumaat, hari berkat. Nah, sedap tak sedap, 16 September lepas baru sahaja kita sambut Hari Malaysia. 31 Ogos lalu pula kita sambut kemerdekaan dan insya-Allah 28 September nanti kita akan sambut pula Maulidur Rasul. Rasa macam baru sangat kita sambut peristiwa-peristiwa itu. Pantas masa berlalu. Apapun tuan-tuan, jangan biarkan semua sambutan dan peristiwa tersebut begitu sahaja. Pastikan disambut, diraih dengan penuh makna, penuh pengajaran, teladan serta perubahan yang memberi erti dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang Pak Long kasihi, pagi ni Pak Long nak share tentang dia bukan punching bag. Dia bukan punching bag. Siapa pula yang jadi punching bag? Apa hal pagi-pagi ni cerita pasal punching bag? Nak ajak boxing ke? Tu yang senyum sampai ke telinga tu mesti fikir pasal pancing ikan kan? Yang memandu senyum-senyum juga. Jangan lepas steering tu pula. Tuan-tuan nak tahu apa kisahnya? Cerita dia macam ni. Tetap kekal bersama Pak Long. Kita jumpa sebentar lagi. Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Kembali bersama Pak Long dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafi'ah Haji Ibrahim di Labuan FM dengan kerjasama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. 5572. Ya, 5572 tuan-tuan. Mesti para pendengar terpinga-pinga dan tertanya-tanya, kenapa Pak Long mulakan dengan menyebut angka 5572 ni kan? Tuan-tuan yang Pak Long kasihi, dia bukan punching bag. 5572 kes penderaan dan pengabaian melibatkan penderaan fizikal, seksual, emosi dan pengabaian terhadap kanak-kanak telah berlaku sehingga November 2022. Ini laporan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan. Pak Long dah macam pembaca berita lah pula. Serius tuan-tuan, dia bukan punching bag. 5,572 kes telah berlaku. Ketika mana kita dilema nak pilih baju seharga RM50 atau RM150. Ketika mana kita dilema nak makan di restoran mahal atau fast food. Ketika mana kita dilema nak bercuti di Pulau Mabul atau di Pulau Labuan. Ketika mana kita dilema nak shopping di Ujana Kewangan atau di Imago. 5,572 kes berlaku terhadap kanak-kanak. Insan yang lemah, yang mengharapkan perlindungan serta keselamatan dari kita. Insan yang yakin serta 100% percaya kepada orang dewasa dan ibu bapa. Malangnya mereka dijadikan punching bag. This is real tuan-tuan. Kita sepatutnya malu dan insaf. Tuan-tuan, para pendengar setia Labuan FM, apapun keadaan tuan-tuan, mungkin ada yang sambil memasak mendengar. Mungkin ada yang mendengar di dalam kereta. Atau mungkin ada yang mendengar di mana sahaja anda berada. Pagi ni Pak Long nak ajak semua untuk berkongsi rasa. Rasa sedih, rasa pilu, rasa malu, rasa bertanggungjawab, rasa empati dan paling penting rasa nilai kemanusiaan terhadap insan bernama kanak-kanak. Mungkin juga kes-kes ini berlaku dalam keluarga tuan-tuan atau berlaku di kejiranan tuan-tuan atau mungkin juga tuan-tuan sendiri yang alami. Tuan-tuan okey ke? Jangan tukar frekuensi please. Pak Long tak habis cerita lagi ni. Banyak lagi Pak Long nak share. Jangan ke mana-mana. Ada kejutan yang Pak Long nak bagi selepas ini. Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Tahniah dan terima kasih Pak Long ucapkan pada semua pendengar kerana masih kekal bersama Pak Long dalam rancangan terbaik abad ini, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Kami juga bersiaran di Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Bantu Pak Long dengan klik like dan share agar ramai netizen kita ni turut sama dapat manfaat. Tuan-tuan, pendengar yang Pak Long sayangi, satu hari Nabi pernah mencium cucu dia Hasan bin Ali. Dan di sisi Nabi ketika itu ada sahabat bernama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Bila Aqra' nampak Nabi buat macam tu, terus Aqra' kata kat Nabi, saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium. Bila Nabi dengar, Nabi kata, siapa-siapa yang tak sayang, dia takkan dapat rahmat. Nabi ajak kita sayang dan kasih pada anak-anak.
Tuan-tuan, anak adalah amanah Allah kepada kita, dan amanah itu nanti akan disoal siat-siat oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tuan-tuan, kanak-kanak bukan pancing bag untuk kita lampiaskan amarah sifat kebinatangan kita kepada mereka. Harapkan pagar makan padi, 1168 penderaan seksual, 1306 kes penderaan fizikal, 128 kes penderaan emosi. Lebih malang kanak-kanak perempuan paling tinggi, terutamanya dalam penderaan seksual. Dan ini semua dilakukan oleh orang dewasa, dan lebih tidak masuk akal ibu bapa juga terlibat. Mereka yang melahirkan dan mereka juga yang melakukan penderaan. Ibu bapa gagal membezakan tindakan mendidik atau mendera. Masalah ekonomi, perbalahan keluarga, masalah mental, stres, dan ada lagi 19 faktor berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Apapun alasannya, kanak-kanak bukan pancing bag. Apatah lagi jika yang melakukannya adalah ibu bapa, abang, kakak, keluarga sendiri. Manusia merdeka tidak akan melakukan tindakan haiwani ini. Benarlah kata Allah, manusia itu kal an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Bila manusia hilang sifat kemanusiaan, layakkah lagi dipanggil manusia? Segarang-garang singa, tak pernah kita dengar ibu bapa singa mendera anak-anak mereka. Sebodoh-bodoh Kaldai tak tergamak mendera anaknya. Sedang manusia diberi akal. Akal itu tidak digunakan untuk melindungi anak-anak. 5 purut 3 serangkai, buta perut, tak ada akal. Wahai insan bernama ibu, bernama ayah, sedarlah, anak-anak bukan pancing bag. Berhenti dan bertaubatlah sebelum malaikat Zabaniah mengazab kamu di akhirat dengan azab yang tidak pernah kamu bayangkan. Stay tune, apalagi selepas ini. Kembali bersiaran dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafi'ah Haji Ibrahim di Labuan FM, suara pesisir anda, dengan kerjasama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Anda masih lagi bersama saya, Pak Long aka Ustaz Anwar bin Mat Saad, penolong pegawai hal ehwal Islam Jawi Labuan. Tuan-tuan, masa terlalu singkat untuk kita terus bersama. Pak Long banyak lagi nak kongsi, tapi apakan daya, masa terlalu mencemburui kita semua. Tuan-tuan, anak-anak bukan pancing bag. Tidak peduli adalah sifat dayus dan pengecut, bahkan dosanya kita tanggung sama kerana membiarkan kejahatan itu berlaku. Kesimpulannya beginilah yang Pak Long boleh share. Pertama, dia bukan pancing bag. Hentikan semua bentuk penderaan tanpa tapi, tanpa nanti. Kedua, caknalah dengan persekitaran kita. Jika kita dapati berlaku penderaan kanak-kanak, bertindaklah dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib. Ketiga, bersama-samalah kita pupuk budaya kasih dan sayang kepada anak-anak. Ramai di luar sana yang mungkin belum dikurniakan anak, sangat berharap diberi anak untuk dikasihi dan disayangi. Sedang kita yang diberikan rezeki anak, kita khianati rezeki anak dengan mendera. Sungguh dunia sudah akhir zaman. Dan terakhir, ingatlah, dia bukan pancing bag dan engkau bukan sekebal badang untuk menahan siksa api neraka akibat penderaan yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat. Salah silap, Pak Long minta ampun dan maaf. Terima kasih pada pendengar, pada DJ Rafi'ah Haji Ibrahim selaku penerbit rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, dan tak lupa juga kepada Ustaz Rizwan Nawawi, penyelaras rancangan ini dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Akhir kata, salam sayang dari Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan doa harian. Doa memohon keampunan dan rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Tuhan kami,
Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, wahai Tuhan, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dengarkan kisah-kisah yang menceritakan tentang pengajaran dan iktibar menerusi kisah dan teladan dalam Bicara Hidayah. Ibu bidadari di rumahmu. Dalam ruangan kisah dan teladan kali ini, seorang bayi bersiap untuk dilahirkan ke dunia. Dia berkata pada dirinya sendiri, para malaikat mengatakan bahawa esok aku akan dikirimkan ke dunia. Tetapi bagaimana aku boleh hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah. Tiba-tiba terdengar satu suara, jangan bimbang, aku telah memilih seorang bidadari untukmu. Dia akan menjaga dan mengasihi kamu di sana. Bagaimanapun bayi itu merasa bimbang dan takut untuk menghadapi dunia yang amat asing baginya. Di sini, apa yang aku lakukan hanyalah menyanyi dan ketawa sepanjang hari. Ini sudah cukup bagi aku untuk berasa bahagia, kata bayi itu dalam nada yang cukup sedih. Jangan bimbang, bidadarimu akan menyanyi, sentiasa tersenyum dan menjaga sepanjang masa, dan kamu akan merasa kehangatan cintanya. Dengan semua itu, kamu akan lebih bahagia daripada di sini. Terdengar sekali lagi suara tadi. Tapi, bagaimana aku akan memahami apa yang dibicarakan oleh bidadariku jika aku tidak memahami bahasanya? Tanya bayi itu separuh merintih. Bidadarimu akan berbicara kepadamu menggunakan bahasa yang lembut, yang paling indah pernah kamu dengar. Dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan kamu cara berbicara. Berkata suara itu lagi. Bayi itu masih tidak puas hati. Dia terus juga bertanya lagi. Aku mendengar bahawa di dunia banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi aku? Bidadarimu akan memberikan perlindungan dengan sepenuh jiwa raganya, balas suara itu. Tetapi aku masih merasa sedih kerana meninggalkan tempat yang begini indah, rintih bayi itu lagi. Bidadarimu akan menceritakan kepadamu segala-galanya. Dia akan mengajar kamu segala-galanya. Dia akan mengajar kamu segala ilmu yang ada. Jangan bimbang, kerana bidadarimu sanggup mengorbankan segalanya untukmu. Padanya, kamu adalah segala-galanya. Di saat itu, suasana menjadi begitu tenang dan perlahan-lahan bayi itu bertanya lagi. Jika aku harus pergi sekarang, bolehkah diberitahu siapakah bidadari itu? Kamu akan memanggil bidadari itu Ibu. 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 Pengajaran daripada kisah dan teladan. Ibu, mak, mama. Hanya ada satu di dunia dan tiada galang ganti apabila mereka telah tiada. Kasih ibu tanpa syarat, tanpa sebab, tanpa tabi dan tanpa nanti. Kasih ibu infinity, tiada angka yang boleh menterjemahkannya. Ketiga, sayangilah ibu seperti mana mereka menyayangi kita. Kerana tanpa ibu, kita tidak akan melihat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.